رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Wahai Tuhan, aku bermohon keampunan dan kemaafan. Tambahkan padaku ilmu yang berguna. Terimalah amalanku, perkenankanlah taubat hamba-Mu. Ya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khadaya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة
وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan terkaful percuma. Mencari busana Melayu, tema sedondon satu keluarga, di Butik By Sira je. Semuanya ada di Butik By Sira dengan gaya moden dan terkini mengikut saiz yang sesuai untuk semua peringkat usia. Butik By Sira, butik keluarga busana Melayu melengkapi seisi keluarga. Pelbagai material, saiz dan fashion di bawah satu bumbung. Lawati Aras 2 Malakat Mall Cyberjaya Selangor atau ikuti kami di Facebook, Instagram butik.bysira dan di www.butikbysira.com. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011-317492.
Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Calon-calon bagi kategori pencapaian terbaik carta nasyid IKIM. Safia, Darwish featuring Faiz. Carilah Aku di Neraka, Fazli Faiz featuring Malik Suhaimi. Ratuku, Khaibaha. Bahasa Rindu, Fine. Marhaban Ya Rasulullah, Rabbani dan Dakmi. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Betul, di jam yang kedua untuk tugasan kita petang ini, Mona, menerusi Destinasi IKIM edisi di Selasa petang ini, kita kejap lagi nak hayati lagi perkongsian rancangan Islam Agamaku yang akan dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Doktor petang ini akan membincangkan tentang patung berhala dalam kehidupan. Ya, betul. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini, bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Tak mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini, bila mana mata tidak buta
itu satu lautan. Cuba bayang, kalau kita ada hanya 1,000 liter air, adakah kita boleh rasa bahawa kita ini keluar daripada jahil? Kita tidak boleh keluar daripada jahil. Maka kerana itulah saya kira inilah halangan pertama kita yang kita harap sangat-sangat pada setiap waktu bacaan kita. Kita buang benda-benda yang tak bermanfaat, barulah ruang manfaat kita dapat. Kita mula membaca, kita mula bercakap dengan orang-orang yang memberi faedah percakapannya kepada kita. Bukan hanya bercakap soal dunia yang tidak ada kesudahan ini ya. Susahnya nak lepas daripada belenggu jahil ini ya. Payahnya ya Allah nak lepas dan bebaskan daripada belenggu jahil. Apatah lagi saat kita tak perasan pun yang kita itu jahil. Sebab kita tahu sikit dan kita rasa kita ni dah di kalangan orang yang tahu. Bukan tergolong dalam orang jahil. Tapi ingat, apa kriteria orang jahil? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Lembah Kelang 91.5 FM. Kalimatan habibatan ila rahman خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Melaka 89.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Kembali bersama Syafiq dan juga Mona dalam di Destinasi IKIM pada petang ini. Mona? Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM menemani anda untuk jam kedua pada petang ini bersama rancangan yang kita bawakan khas untuk anda, Islam Agamaku. Betul, kita ajak juga sahabat-sahabat sekalian terus saja ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM. Sebab apa? Kita sedang bersara langsung di situ untuk bawakan rancangan Islam Agamaku pada petang ini, di mana kita dah pun sedia menerima tetamu kita di talian, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Ya.
unmute doktor. Doktor bukakan mikrofon doktor dulu. Silakan doktor. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya-Allah. Doktor dapat dengar suara doktor, lega hati kami ni. Faham doktor? Lega rasa kan. Sebab apa, kita petang ni nak sambung lagi pengajian kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Kita nak hasilkan lagi apa perkara baik yang boleh sama-sama kita sampaikan mesej dakwah itu kepada orang di sekeliling kita. Pasti seronok kan bila dapat ceritakan tentang agama Islam ini. Kita akan sama-sama bincangkan. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini doktor akan membincangkan tentang patung berhala dalam kehidupan. Dan untuk mukadimah silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada kali ini sebagai kesinambungan kepada topik minggu sudah, iaitu topik minggu sudah kita bawa bicara kita berkenaan dengan Allah, ya. Allah dalam perbualan masyarakat antara Muslim dengan non-Muslim. Jadinya asasnya ialah bila nak sebut nama Allah, ya, bila nak sebut nama Allah itu mestilah dengan nada nada yang menghormati, ya, menghormati agama Islam, menghormati nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seorang non-Muslim, bukan Muslim, menggunakan nama Allah tu dengan nada yang baik, maka ia tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, ya. Jadi sebagai kesinambungannya, kita nak melihat pada kali ini bagaimana pula kita sebagai seorang Muslim dengan sembahan-sembahan, ya, patung-patung sembahan yang ada di sekeliling kita lah. Kita ada patung dalam agama Kristian, kita ada patung dalam agama Hindu, kita ada patung dalam agama Buddha, ya. Jadi kebanyakan agama ni dia ada image sembahannya itu, ya, image sembahannya itu, ya. Jadi bagaimana tindakan ataupun sikap wajar seorang Muslim terhadap patung sembahan ini, ya. Jadi asasnya yang sangat penting sekali ialah tidak harus bagi mana-mana individu, ya, termasuklah individu Muslim, untuk menghina mana-mana patung berhala, ya. Tidak harus, tidak wajar untuk seseorang daripada kita menghina mana-mana patung sembahan, ya. Kenapa tidak harus kita menghina? Ya, kerana Al-Quranul Karim melarang perkara tersebut. Ya, Al-Quran melarang. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu caci, janganlah kamu cela, hina mana-mana sembahan yang disembah selain daripada Allah. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada satu larangan, wala tasubbu, jangan cela, jangan kutuk, jangan hina, ya. Itu maknanya tidak harus. Dan yang keduanya saya katakan tidak wajar. Kenapa saya katakan tidak wajar? Kerana kalau kita menghina patung-patung sembahan, maka sebagai tindak balas, orang agama tersebut akan menghina agama kita, akan menghina Allah Subhanahu wa taala,
akan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi pergaduhan ya, yang pergaduhan antara kaum, pergaduhan antara agama. Jadi sebab itu kita kena bezakan di antara dua perkara, iaitu yang pertama i'tiqad, yang keduanya dari sudut kehidupan. Dari sudut i'tiqad sebagai seorang Muslim, kita beriktikad bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu i'tikad kita. Tidak ada Tuhan ya, yang disembah-sembah itu bukan Tuhan. Itu i'tikad kita. Ya. Kita beriktikad bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar. Agama lain itu tak benar. Itu i'tikad kita, keyakinan kita. Tetapi dari sudut kehidupannya, kita bergaul dengan baik, kita menghormati agama-agama yang berbeza, kita menghormati patung-patung sembahan. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. So maknanya ada kebebasan. Bagi kamu agama kamu, silakanlah beramal. Mana yang kamu nak sembah, kamu nak buat objek dia patung. Bagi kamu agama kamu, bagiku, bagi Nabi Muhammad, ayat tu Nabi Muhammad, bagi kita ni agama kita. Kita beramal dengan cara agama kita. Jadi sebab itu kita melihat patung berhala itu, kita tak boleh nak pergi conteng. Kita tak boleh nak pergi sembur darah ya, sebagai tanda menghina ya. Tak boleh. Kita nak pergi tumbang-tumbangkan, patahkan, tak boleh ya. Kita masuk dalam gereja, masuk dalam kuil, kita nak kotorkan patung tu, tak boleh ya. Tidak harus, dari sudut hukum agama haram hukumnya dan tidak wajar ya, kerana dia akan menimbulkan pergaduhan antara kaum ya. Jadi sebab itu salah satu perkara yang perlu kita bagi perhatian ni untuk menjaga keharmonian ialah kefahaman satu, yang keduanya tindakan undang-undang ya. Mana menghina mana-mana agama perlu dikenakan tindakan yang tegas ya. Bukan makna kita redha dengan sesuatu agama, tidak. Kita tak redha dengan kekufuran, tetapi kita nak hidup aman, kita nak hidup harmoni, kita nak berbaik-baik, kita nak menyampaikan dakwah dengan cara yang dengan terbaik. Kalau kita nak berdebatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat dengan cara yang lebih baik. Jadi Al-Quran tidak suruh kita pergi robohkan, kotorkan dan sebagainya ya. Jadi ini asas yang penting. Jadi kalaulah seorang muallaf sebagai contoh ya, muallaf ya, dia dah dapat hidayah iman tu, alhamdulillah ya. Mungkin dia rasa tak seronok lihat patung dan sebagainya, itu alhamdulillah bagus, rasa tak seronok tu, tapi jangan kita kata cross the border, cross the line lah. Jangan melampaui batas itu sampai nak menghina patung sembahan, sampai nak merosakkan patung sembahan, kerana ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia antara mukadimah yang kita belajar, yang kita dapat tahu di awal ni berkaitan dengan tajuk perkongsian kita, iaitu patung berhala dalam kehidupan, dan kita akan teliti lagi selepas ni Doktor, apa kaedahnya, apa caranya sebagai kita umat Islam ni sentiasa kena menghormati seperti apa yang Doktor pesankan tadi berkaitan dengan kita ini tidak ada unsur-unsur penghinaan di situ. Insya-Allah kita akan bincang dengan lebih teliti selepas ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, para pendengar ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Allahumma inni أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني
أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita di talian iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, patung berhala dalam kehidupan. Bagaimana kita ini sentiasa juga nak memerhati dari sudut hormati antara satu sama lain, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Monam. Satu perkara yang penting dalam perbicaraan tentang patung berhala ini adalah ketidakharusan bagi seorang Muslim untuk melakukan upacara agama, ataupun melakukan apa-apa upacara di hadapan patung berhala. Maknanya kita datang tu kita nak kena tunduk sikit kepada patung berhala, itu tak boleh tu, sujud lagilah tak boleh, sujud lagi tak boleh, ataupun kita nak ambil keberkatan, nak ambil keberkatan daripada patung berhala ni, itu tak boleh. Jadi asasnya kita tidak boleh melakukan apa-apa upacara, kerana bagi kamu agama kamu, bagiku agama aku, jelas lakum dinukum, kamu buatlah, beramallah macam mana kamu nak beramal dengan agama kamu, aku tak akan terlibat. Bagiku agamaku, beramal dengan cara agamaku. Itu asas yang sangat penting. Jadi bagi saudara mu'allaf, dia kena ada kefahaman yang sebegitu. Janganlah atas dasar toleransi, janganlah atas dasar tasamuh, maka kita pun membuat upacara penyembahan kepada patung tu. Nak ambil hati, nak jaga hati kawan kita non-Muslim, nak jaga hati keluarga non-Muslim, tak apalah, kita buatlah sekali-sekala upacara depan patung ni kan. Itu sesuatu yang tidak harus, sebab dia jadi macam penyembahan, penyembahan. Jadi bila kita melakukan upacara itu, dia nampak macam penyembahan, dia bertentangan dengan dasar akidah, dasar tauhid, iaitu la ilaha illallah, jadi tak boleh kita melakukan apa-apa upacara keagamaan itu, itu asas yang penting. Tapi kita tak kacau, kita tak kotorkan. Maknanya kalau kita balik kepada rumah keluarga kita non-Muslim, di rumahnya ada patung, itu hak dia, itu rumah dia. Kita duduk apa semua dan sebagainya. Kemudian dia kata nak semayang sekejap depan patung ni, okey silakan. Kita tak terlibat, kita duduk kat ruang tamu ke,
kita duduk dekat meja makan, minum-minum, silalah buat, itu agama kamu ya. Jadi jangan kita, tak apalah saya pun samalah, nak ambil hati tetamu, tuan rumah, nak ambil hati keluarga kita, tak boleh perkara yang sebegitu ya. Tapi kita tidak mengotorkan, kita tidak menghina. Jadi dua asas yang penting ini ya. Dua asas yang penting ini saling berkait, iaitu tidak menghina mana-mana patung berhala, dan yang keduanya tidak melakukan seorang muslim tidak melakukan apa-apa upacara di hadapan sesuatu patung berhala itu ya. Begitu juga kalau patung berhala ada di pejabat ya. Bos kita seorang yang beragama Buddha, bos kita seorang yang beragama Hindu ya, kita bekerja di pejabatnya sebagai kerani, kita bekerja di pejabat sebagai penjaga akaun ya, kewangan, kita sebagai budak pejabat, kita sebagai pemandu, kita sebagai pegawai di situ ya. Tapi oleh kerana pemilik syarikat itu seorang yang tidak beragama Islam, dia ada hak ke atas pejabat dia nak letak satu patung dalam pejabat dia. Maka kita kena hormat. Ini syarikat milik beliau tidak beragama Islam, beliau nak letak patung sembahan, itu hak dia. Kita tak boleh kacau. Ya. Jadi janganlah pula kita pergi kotorkan patung tu. Bos tak ada ni, kita kotorkan, kita tendang-tendang patung. Jangan ya. Kita kena hormat. Kita kena hormat bos kita kena hormat agama dia, tapi kita tidak melakukan apa-apa upacara. Nak masuk pejabat tu kena tunduk sikit ke kepada patung, kena ambil berkat patung ke, ada api kat situ kita letak tangan nak ambil barakah daripada patung. Tidak sama sekali ya. Itu yang perlu kita jaga, imbangkan di antara nak jaga agama kita, akidah kita supaya tidak rosak ya, dengan tidak melakukan upacara-upacara di hadapan patung. Kita imbangkan dengan kita nak jaga keharmonian, nak jaga kehidupan yang baik ni, yang aman ini, dengan tidak menghina mana-mana patung berhala itu. Wallahu a'lam. Baik, okey. Kita ada beberapa soalan yang kita dapat di sini, Doktor, yang bertanya kepada kita di talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook serta di YouTube ada juga yang bertanyakan soalan kepada kita. Soalan pertama yang bertanya di sini, Doktor, ingin dapatkan penjelasan apa hukum mendapatkan pendapatan hasil bekerja di tempat membuat patung berhala. Contohnya seorang ni dia bekerja dengan syarikat kontraktor yang buat patung berhala, dia adalah tukangnya. Bagaimana, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan pendapatan hasil bekerja di tempat membuat patung berhala. Ya. Ini sesuatu yang tidak seharusnya lah, saya ingat ya, tidak seharusnya pekerjaan ini dilakukan oleh seseorang muslim. Ya, tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kerana apa? Kerana pertamanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantu atas dasar kebaikan dan juga takwa. Ya. Tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Jadi sekarang ni bila kita buat patung tu, memanglah kita tahu dah patung tu akan disembah, dipuja, diminta hajat, doa dan sebagainya. Ia adalah perbuatan syirik, adalah perbuatan kufur. Jadi daripada awalnya kita tidak sepatutnya bekerja membuat patung berhala. Dia berbeza kalau kita buat patung permainan. Kita bekerja di kilang yang membuat patung permainan, itu tidak ada masalah ya. Kerana patung permainan tak sama dengan patung berhala. Jadi yang patung permainan tu kita bekerja, kita pasang baju dan sebagainya, kita jadi pembekal kain untuk buat baju patung mainan ya. Tapi kalau patung berhala ni dia memang purposely, tujuannya itu adalah untuk dipuja, adalah untuk disembah. Kalau patung mainan ni dia bukan nak dipuja, bukan nak disembah, tapi nak dimain, nak dipatahkan kepala, nak dibaling ke lantai, ke dinding, nak pijak-pijak dan sebagainya. Jadi ada beza di antara patung berhala dengan patung mainan ya.
Jadi sebab itu kalau kita lihat pandangan para ulama, contohnya contoh orang minta tolong sediakan makanan untuk dipersembahkan kepada patung berhala. Ya, kita ni chef, ada kedai makan tolong sediakan makanan ataupun hamper nak apa? Nak letakkan untuk patung berhala ni, ataupun sediakan pulut kuning dengan daging ayam sikit, minta tolong sediakan, nak letakkan patung, nak jamu patung ataupun adalah upacaranya tu. Maka ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Faham Maknanya bantu menyediakan makanan untuk dipersembahkan kepada patung berhala, nak letak depan patung berhala tu. Kita bantu sediakan makanan tu. Pulut kuning lah contohnya. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Tapi saya ingat pendapat haram tu lebih kuat lah kot, lebih kuat. Kerana dia jelas-jelas, kalau dia kata dia nak makan, kita sediakan, tak ada masalah. Lepas tu dia pergi ambil sebahagian tu, dia letak kat patung, itu hal dia lah. Sebab kita jual beli atas dasar dia nak makan. Tapi ini memang tujuan dia memang daripada awal memang untuk patung berhala saja. Ataupun bercampur, sebahagian nak letak patung, sebahagian dia nak makan, itu tak apalah. Kita jual tu atas dasar makan tu. Maknanya bila dia beli tu, dia nak buat apa, itu hal dia lah. Tapi ini semata-mata untuk dipersembahkan kepada patung berhala. Jadi saya ingat pendapat haram itu lebih kuat. Jadi sama juga kita kerja di kedai patung berhala ni, memang orang akan sembah. Maka sebaik-baiknya kita guna pendapat yang haram, tak boleh kita kerja di situ, dan pendapatan kita itu adalah pendapatan yang meragukan, yang haram. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan banyak soalan lagi insya-Allah kita akan bawa sebentar sahaja lagi. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0111290004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kita terus berdoa kerana doa itulah takarrub seorang hamba kepada Allah. Sebab kalau kita tengok doa, sebab doa ni maknanya minta pada siapa? Minta pada Allah. Dan kita minta Allah perkenankan apa yang kita minta, itulah takarrub kita pada Allah. Seorang hamba bila dia tidak berdoa dan dia tak nak minta pada Allah, itulah jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbeza dengan kita. Kita rimas kalau orang mula minta derma, minta tolong Allah sekali dua tak apa. Tapi banyak kali mula rasa rimas. Kita tak suka orang minta sebab kita sama-sama fakir. Yang fakir minta pada fakir. Tetapi Allah menjadikan doa itu takarrub. Bila kita minta pada Allah, itulah takarruban kita, penghampiran kita pada Allah. Dan apatah lagi bila kita menyebut nama Allah dalam doa kita. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasi terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah ya azim. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq dan juga Mona menerusi rancangan Islam Agamaku, dan kita masih lagi berada di talian bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang hari ini dengan tajuk iaitu patung berhala dalam kehidupan. Mona, kita nak terus dengan soalan yang berikutnya. Ya, betul. Dan untuk waktu ini ada soalan bertanya, Doktor, Uncle non-Muslim ni sebatang kara baru meninggal dunia, dan kawan India dia kutip duit untuk urusan pembakaran mayat. Boleh ke Muslim tumpang derma duit untuk bantu urusan pengemuian mayat ini? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan kita bantu urusan pengkebumian mayat non-Muslim.
Jadi kalau kita tak bantu uruskan, mayat tu akan terbiar, mayat tu akan busuk dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak baik, ya. Maka asasnya ialah harus kita membantu untuk menguruskan mayat tersebut. Tapi kita kena lihat dululah, maknanya ada keperluan untuk kita bantu ataupun tidak. Ada keperluan tak untuk kita campur tangan dalam urusan pengkebumian mayat tersebut. Sebab walaupun kita katakan uncle ni seorang sebatang kara, tapi dia ada agama. Dia ada penganut agama dia, iaitu dikatakan dia beragama Hindu, ya. Jadi kalau dah selesai, ya, maknanya kuil tu dah boleh uruskan, maka kita tak perlu campur tangan, ya. Kita tak perlulah nak bagi derma apa sebab dia boleh uruskan. Tetapi kalaulah tak boleh nak uruskan, mayat tu terbiar, akan membusuk, ya, dan sebagainya, maka cara nak uruskan itu pun dengan cara bakar tempat dia. Nak bakar tu kena bayar duit sekian-sekian, kita nak selesaikan. Maka untuk bantu selesaikan ini, InsyaAllah saya ingat tidak mengapa untuk kita bagi derma beberapa duit untuk selesaikan, ya, kerana kita tak boleh membiarkan mayat sebegitu, ya. Jadi kalau kita bantu, sebab kita bukan bantu atas dasar agama, kita bantu nak selesaikan urusan mayat itu, ya. Jadi sebab itu dalam fiqahnya, maknanya kalau kita kata mandi mayat pun, ya, mandi mayat, ya, dimandikan oleh seorang non-Muslim, mayat Islam dimandikan oleh non-Muslim pun hukumnya adalah harus dan membantu menguruskan jenazah seorang Muslim. Wallahu a'lam. Baik, soalan berikutnya yang kita dapat, Doktor, bagaimana dengan sahabat mu'alaf yang pulang ke rumah ibu ayahnya yang masih dengan agama lamanya apabila perlu membantu mengemas rumah dan ada patung berhala di situ? Dan bagaimana untuk menghadapi situasi ini, Doktor? Mohon bimbingan. Baik, persoalan kita bantu membersihkan rumah ibu ayah yang belum beragama Islam, ya, ada patung berhala di situ, ya. Jadi kita balik kepada asasnya, kita tidak menghina patung berhala, kita tidak menconteng, mengotorkan. Jadi kita bersihkan macam biasalah. Maknanya kalau perlu angkat patung tu, ya, kita angkatlah untuk bersihkan. Ya, kalau ada ahli keluarga yang lain yang uruskan, maka biarkan kepada ahli keluarga tersebut. Sebab mungkin bimbang juga kalau kita sebagai beragama Islam ni kita buat cucinya, jadi mungkin tindakan kita itu ada tindakan yang kita kata macam tak menghormati, ini mungkin menimbulkan masalah, ya, menimbulkan masalah. Tapi tujuan kita bukanlah nak membersihkan patung itu. Tujuan kita lebih besar adalah nak membersihkan rumah itu. Patung itu sebahagian, mungkin 5% daripada keseluruhan rumah itu, 5% adalah patung. 95% tu kita nak bersihkan ruang tamu, kita nak buang sampah, bersihkan dapur dan sebagainya. Jadi tujuan kita bukan semata-mata patung tersebut, tapi rumah. Kebetulan patung tu termasuk dalam rumah tu. Jadi yughtafaru fit tawabi'i, dimaafkan dalam benda sampingan, dalam benda ikutan. Ya. Berbeza dengan benda asal. Benda asal kalau kita kata kita pergi cuci kuil lah hari ni, ya. Itu benda asal. Sekarang kita nak cuci rumah non-Muslim, rumah ibu bapa kita yang non-Muslim, kebetulan ada sampingannya patung berhala. Jadi kaedah yang boleh digunakan pakai di sini ialah yughtafaru fit tawabi', dimaafkan dalam benda ikutan, benda sampingan berbanding benda yang asal. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada soalan satu lagi pada waktu ini bertanya, jika kita berada di dalam bilik yang ada patung salib dan kita berada dalam kekangan masa, nak cepat dan sebagainya, bolehkah kita solat di dalam bilik tersebut? Silakan, Doktor. Kita solat dalam bilik yang ada patung salib. Ya, kita solat dalam bilik yang ada patung salib. Kalau kita baca dalam sejarah, ya, dalam sejarah, maaf saya tak ingat sejarahnya itu, bimbang salah sejarah, ya.
apa yang kita boleh buat ialah kita letakkan sutroh. Kita letakkan sutroh di hadapan tempat kita semayang. Ya. Maknanya tempat kita semayang tu Allahu Akbar, tempat kita sujud tu kita letakkan satu benda sebagai sutroh. Maknanya kita sujud, kepala kita sujud ke arah sutroh, ya, di mana dinding dia. Jadi di tepi tu ada patung berhala, salib dan sebagainya. Dia punya limit kita ini sekadar sutroh ini sahaja. Ya. Itu peranan sutroh itu. Kalau ada orang nak lalu lalang pun depan ni pun, katalah laluan, bila ada sutroh ni dia tak jadi masalah. Orang boleh lalu di hadapan kita. Jadi konsep yang sama kalau ada patung di hadapan, kalau kita tak letakkan sutroh ni, seolah-olah kita macam sujud kepada patung tu, seolah-olah. Tapi bila kita letakkan sutroh, dia macam ada dinding. Ya. Jadi kalau patung salib itu milik kawan kita ke apakah, kita ubah tu boleh menimbulkan permusuhan dan sebagainya, kita tak perlu kacau, kita letakkan sutroh. Ya, kalaulah kiblat kita itu menghadap kepada patung salib itu. Kalau kiblat kita tak menghadap ke arah patung salib, kita menghadap arah sini, patung salib sebelah kiri sana. Jadi tak perlulah kita nak gaduh-gaduh sangat. Ya, kita letak sutroh pun bagus. Kalau kita tak letak sutroh pun tidak mengapalah. Sebab apa? Sebab kita tak menghadap ke arah patung salib ataupun patung berhala itu. Wallahualam. Baik, itu dia masa kita waktu ini dalam kita dapat menjawab soalan-soalan dan juga pertanyaan dari sahabat pendengar kita. Terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan persoalan. Boleh sama-sama kita belajar dan kita mengetahui lagi apa hukumnya, apa situasinya. InsyaAllah semoga itu memberikan panduan kepada kita. Doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit doktor yang boleh kita pesan-pesankan menerusi dalam tajuk ini doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat perkara yang paling asas ialah kita menghormati perbezaan agama, kita menghormati simbol agama, kita menghormati patung-patung sembahan, tetapi dalam i'tiqad kita hanya redha Islam sebagai agama yang benar. Tapi sudut luaran kita adalah kita hidup dengan baik, kita hidup dengan harmoni, tidak menghina mana-mana patung sembahan, ya. Itu yang perlu kita jaga. Wallahualam. Baik doktor, terima kasih atas pesanan dan juga kesimpulan yang kita dapat di sini. InsyaAllah semoga ia akan memberikan kefahaman dan juga membimbing kita kepada terus mengekalkan akidah Islam. InsyaAllah akan terus juga menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada anda yang juga ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa untuk terus like, komen dan juga share dengan perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah semoga ia akan memberi manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Mardia Hotel and Suites, hotel berstatus perkhidmatan mesra Muslim, diiktiraf oleh Pusat Pelancongan Islam dan mematuhi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Centre. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu hidangan santai di Borak-Borak dan menu masakan Cina di restoran Tung Yen. Diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Promosi istimewa bufet makan tengah hari dan makan malam di restoran Royal Songket. Kami juga menyediakan bufet high tea pada hari Sabtu dan Ahad. Layari Facebook Mardia Hotel and Suites atau hubungi 03-5511-8811 untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia
bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada, kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Katakan Allah yang Maha Suci, katakan baginya segala puji, katakan Allah yang Maha Besar, bila katakan hadir keterangan, katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang Maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah
inspirasi, euforia, Islam. Semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Santunan anak yatim di bulan yang mulia ini melalui program Kita Kongsi Ramadan. Layari kongsiramadan.com. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 19 Syakban 1443 Hijrah.